وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علينا حكمتك واشهد علينا بفضله رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واختم لنا بألسنتنا يفقهوا أقوالنا أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia, pada bulan yang sangat mulia, penuh dengan keberkatan Allah. Mudah-mudahan menjadi asbab pengampunan dan Allah berkati hidup kita, dan mudah-mudahan juga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada malam ini kita mengambil sedikit ruang peluang yang ada bersama-sama kita bermuhasabah, mengambil ibrah di sebalik peristiwa nuzul Quran. Maka kata para ulama, proses penurunan Quran itu berlaku dengan dua peringkat. Pertama disebut dengan istilah anzala. Apa maksud anzala? Quran 30 juzuk turun daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Peringkat yang kedua namanya nazala. Apa tu nazala? Quran 30 juzuk yang ada dekat langit dunia turun secara berperingkat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada beza di antara proses anzala dan juga nazala. Apa bezanya tuan-puan sekalian? Kita ambil pada proses yang kedua. Apa beza nazala dan juga anzala? Nazala ini itulah namanya berlaku peristiwa turunnya Quran kepada Rasulullah pada 17 Ramadan, hari Jumaat di Gua Hira. Diketahui akan masanya kepada siapa dan di mana turunnya Quran. Maka sebab itu kita melazimi menyambut peristiwa nuzulul Quran dengan tarikh yang khusus. Sebab tahu Quran turun bila, kepada siapa, di mana. Kan? Dan apa tujuannya dua? Pertama, umat manusia yang beriman kepada Allah mengambil ibrah di sebalik kisah Quran. Yang kedua, persiapan untuk menghadapi suatu peristiwa yang Allah rahsiakan. Itulah kita faham bersama apa proses anzala. Quran turun daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Apa peristiwa yang berlaku? Iaitu Lailatul Qadar. Dalilnya mana? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sebab itu peristiwa malam Al-Qadar tidak diketahui oleh mana-mana manusia. Sebab apa? Sebab proses penurunannya itu berlaku pada tempat tiadanya manusia. Allah je tahu. Allah je tahu. Maka kita sambut pada malam ini dengan dua tujuan. Pertama, mengambil ibrah di sebalik peristiwa nuzul Quran. Satu, yang kedua, persiapan untuk kita bersiap siaga untuk memburu malam Al-Qadar. Itu kaitan itu, Tuan-Tuan. Kita sentuh dulu kepada beberapa perkara yang terkait tentang malam Al-Qadar. Mengapa turunnya surah Al-Qadr? Surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Satu ketika Nabi Muhammad menyampaikan kuliahnya kepada para sahabat dengan mengisahkan tentang seorang pemuda laki-laki pada zaman dahulunya luar biasa ibadahnya kepada Allah. Pagi sampai petang kerjanya tak ada lain melainkan berjihad untuk melawan musuh-musuh Allah. Pagi sampai petang, hari-hari non-stop. Dan pada malam harinya sampailah menjelang subuh tanpa henti, tanpa tidur. Apa dia? Bermunajat sepanjang malam kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa riwayat yang dikisahkan oleh para ulama, siapakah
lelaki pemuda yang Nabi masukkan itu, ada ulama memberikan pandangan pendapat mereka, itulah namanya Nabi Sam'un. Dalam bahasa Inggeris kita sebut Nabi Samson. Nabi Samson. Apa ceritanya? Sempat ke nak cerita? Ni berapa minit ni? 20 minit. Oh, tak sempat cerita. Tak ceritalah. Tak ada. Nabi Sam'un ini Allah berikan pada baginda mukjizat letak pada rambutnya. Mampu lawan musuh seorang, one man show, orang ranger. Dengan berapa jumlah tentera sekalipun. Bahkan ada ulama menyebut 1 juta, 2 juta tentera pernah berperang lawan seorang. Maka kelebihan Allah berikan kepada Nabi Sam'un ini, mukjizatnya letak pada rambutnya. Maka telah disabotaj akhirnya oleh isterinya sendiri. Kan? Dengan apa cerita tuan-tuan sekalian? Diikat. Maka sebenarnya wanita ini yang diperisterikan Nabi Sam'un itu juga merupakan perancangan daripada musuh Allah Ta'ala untuk memerangkap Nabi Sam'un, untuk mengorek apakah kelemahan Nabi Sam'un itu, tuan-tuan sekalian. Maka pendekkan cerita, satu ketika Nabi Sam'un tidur di samping isterinya, tiba-tiba isterinya ikat tubuhnya dengan tali. Maka sedar, maka diretak terputus tali tersebut. Maka ditanyakan, wahai isteriku, kenapa kamu ikat aku? Saya nak test kekuatan abang. Adalah. Maka lepas itu je lah. Hari yang berikutnya diikat juga, tapi dengan rantai, dengan tali yang keras, dengan rantai besi yang keras. Maka mudah bagi Nabi Sam'un untuk melepaskan dirinya. Maka tanya, wahai isteriku, kenapa ikat lagi abang ni? Kan? Ayang nak uji kekuatan abang. Macam itulah, lebih kuranglah ceritanya. Sampailah hari yang berikutnya ditanyakan pada Nabi Sam'un, wahai suamiku, apakah kelemahanmu? Maka Nabi Sam'un kata, ini rahsia. Bagi tahu pada aku akan jaga rahsia ini. Maka kata Nabi Sam'un, kelemahanku itu pada rambutku. Maka selang beberapa hari kemudian tidur Nabi Sam'un, maka dipotong rambutnya dan dijadikan sebagai alat mengikat tubuh Nabi Sam'un. Maka benar, tak terlerai, tak boleh nak buka ikatan tersebut. Pendekkan cerita, akhirnya diserunya tentera-tentera raja untuk tangkap Nabi Sam'un, dan di situlah detik bermulanya Nabi Sam'un itu diseksa begitu dahsyat oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga ada ulama menjelaskan pada kita sehingga dipotong telinganya, hidungnya, dibuntakan akan matanya. Maka Nabi Sam'un menyedari akan satu kekuatan kan, yang perlu dia gunakan. Apa dia? Iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah makbulkan doa Nabi Sam'un, dikembalikan panca inderanya itu dan juga diberikan kekuatan kepada Nabi Sam'un. Kan, akhirnya bermula itulah Nabi Sam'un menunjukkan tanda syukur kepada Allah, berjanji kepada Allah pagi sampai petang takkan berhenti untuk berperang lawan musuh-musuh Allah, dan pada malam harinya itu bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dalam hadis Nabi cakap secara fulan itu secara umum, tidak ada pendetilannya. Maka bila mana para sahabat mendengar adanya kaum yang terdahulu, laki-laki yang luar biasa ibadahnya, mengatasi para sahabat, maka Nabi nampak bahu muka para sahabat tertunduk, lemah, kecewa. Sebab apa? Disangkakan umat Nabi Muhammad, para sahabat itulah umat bangsa manusia yang paling mulia, paling hebat ibadahnya kepada Allah. Rupanya zaman dulu ada lagi yang lebih hebat, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka asbab itulah, ketika saat itulah juga turunnya wahyu surah Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka khabar berita gembira kepada umat Nabi, hanya untuk umat Nabi apa dia? Allah jadikan Lailatul Qadar khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kelebihan fadilahnya betul-betul. Amalannya itu pada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, dengan nisbah 85 tahun, bahkan lebih baik daripada itu. Maka sebab itu kita mendengar cerita itu hari ini, supaya kita bersiap sedia untuk minggu hadapan
menjelangnya 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan, akan berlakunya satu detik, satu malam peristiwa yang sangat rahsianya itu Allah je Maha mengetahui betapa dahsyatnya, luar biasanya ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada yang spesies perangai, dah 17 Ramadan. Dah 21 Ramadan, dah nak raya. Dia tak perasan Ramadan ke berapa dah hari ini. Memang akan ada spesies macam itu, Muslim. Lepas tu pihak pengajar, pihak surau masjid mengadakan nuzul Quran untuk peringatan kita bersama. Maka contohnya tuan-puan tengah baca Quran, berbetulan berlakunya malam Al-Qadar, maka Allah cop kita sebagai hamba-Nya pada catatan amalannya apa dia? 85 tahun baca Quran non-stop. Maka beruntung, sebab tu Allah sembunyikan rahsia ini kepada orang yang Allah pilih, orang yang bermujahadah, bermunajat, memburu malam Al-Qadar. Sebaliknya begitu juga, barang siapa yang pada malam Al-Qadar tapi tidur manjang, maka Allah cop dia pada catatan amalannya apa dia? Hamba yang rugi. Sebab apa rugi? 85 tahun tidur non-stop tu, Muslim. Apa khabar semua? Siapa yang tengah main game, siapa yang tengah buat kuih raya, tengah kuih raya tu turun Al-Qadar, maka Allah cop dia sebagai hamba-Nya itu buat kuih raya 85 tahun non-stop. Siapa berani? 10 terakhir ni pandai kita. Pukul berapa masalahnya? Silap hari bulan dah penat qiyam, lepas qiyam tidur, waktu tu qadar. Nak cerita macam mana tu bos dia? So tak payah tidurlah sepanjang 10 Ramadan yang terakhir. Macam tu ke? Dah. Tak macam tu kan? Semua ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu beberapa perkara yang kita kena faham, betapa Allah istimewakan hanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya, kita bicarakan tentang apa signifikan ataupun ibrah di sebalik peristiwa ataupun kehebatan Al-Quranul Karim kepada manusia atau manusia. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab 72, Inna aradnal amana 'ala samati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah amanahkan Al-Quran itu kepada sama, langit, bumi dan juga gunung. Tapi apa yang berlaku, Allah ceritakan kepada kita, namun mereka semua itu tidak mampu, tidak sanggup untuk memikul beban amanahnya Al-Quran. Dalam surah Al-Hashr juga Allah menyebut, Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Apabila kami letakkan Quran di atas gunung ganang, bukit bukau, maka bergegarkan, berkecai akan takutnya mereka itu memikul beban amanah Al-Quranul Karim. Ini hakikatnya. Quran ini suatu perkara yang sebenarnya beban bagi manusia, tidak mampu dipikul oleh manusia biasa atau bosnya. Tapi Allah menunjukkan kepada kita akan ada satu makhluk ini sahaja yang mampu memikul beban Quran. Siapakah orang itu? Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Umat baginda yang mengikuti sepenuhnya sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu siapa yang melanggari, yang meninggalkan sunnah baginda Nabi, wallahi manusia ini mustahil boleh melaksanakan amanah tuntutan Quran secara total tu bosnya. Maka ini kelebihan Ramadan, Allah istimewakan hanya berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pada umat yang lain digandakan wajib sunnahnya, betul? Kan? Apa yang para ulama juga sebut rahsia Ramadan tu bosnya, yang Allah berikan kepada umat ini sahaja. Sebab tu kata para ulama, manusia ni setiap hari akan masuk 3 benda dalam tubuh dia. Yang pertama otak, yang ketiga dadanya, yang ketiga perutnya. Otak bermaksud ilmu, dada bermaksud amalan, zikir, kan? Apa-apalah yang melibatkan amalan, zikir dalam hatinya.
Yang ketiga, makanan pada perutnya. Soalan, antara tiga benda ni, mana yang paling banyak masuk dalam tubuh kita? Macam confusion. Rasa ilmu Ustaz, wah, luar biasa awak. Sebab itu, cara kita nak menajamkan fikiran, menjernihkan jiwa hati kita kembali pada Tuhan, apa caranya? Potong isi perut, bukan belah perut. Maksudnya puasa, kurangkan makan, kurangkan minum, maka tajam akalnya, jernih hatinya dengan cara kita memotong isi perut kita masuk ke dalam tubuh kita. Perasan tak asbab Ramadan kita wajib berpuasa, banyak benda berubah dalam hidup kita. Tak tarawih rasa berdosa, betul? Hinanya tak tarawih, hina. Sedangkan sunat je. Sebelum puasa, sebelum Ramadan ada rasa macam tu. Rasa tinggal fardu pun tak rasa berdosa. Nanti kodok lah. Tapi masuk Ramadan, tinggal sunat je rasa hina di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menzahirkan keimanan asbab kita potong isi perut dengan ibadah puasa. Ini hikmah Ramadan. Dan inilah juga hikmah Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia supaya manusia tahu mana betul, mana salah, mana hak, mana batil. Kan? Manusia nampak, dan manusia lebih mudah nampak hanya pada bulan Ramadan. Sebab apa? Allah menzahirkan keimanannya itu, maka jelas tahu mana betul, mana salah, mana tak betul, mana yang tak baik, mana yang betul, mana yang tak baik, segala-galanya. Furqan, membezakan antara hak dan juga batil. Asbab kita beribadah pada bulan Ramadan. Apa contoh kebatilan dulu? Masuk bulan puasa, betul iman kita. Selama ini kita berakidahkan kepada nak makan kena kerja, kena usaha, kena berniaga, betul? Tak. Ramadan datang memperbetulkan iman kita. Siapa cakap nak makan kena kerja, usaha, berniaga? Dah. Berapa ramai kita Ramadan kerja juga, betul? Berniaga juga, betul? Usaha, pergi bazar, betul? Beli makanan. Soalan balik bazar, makan tak? Kenapa tak makan? Terhalang daripada makan. Rupa-rupanya mendidik iman yang sebenar dia, sifat makan itu dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata boleh makan maghrib baru boleh makan. Betul? Iman telah mendorong kita berakidahkan bahawasanya sifat kita di dunia segalanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum Ramadan kita tak pernah fikir begitu, betul? Semua keakuan, tidak ada nilai ketuhanan. Hari ini masuk. Dan inilah kelebihan Al-Quran. Sifat kalimahnya itu jawami'. Apa tu jawami'? Satu kalimah tapi terkandung puluhan istifadah, ibrah yang kita boleh pelajari dalam kehidupan. Allah sebut qalilan ma tashkurun. Dalam banyak-banyak orang Islam itu sedikit je yang beriman. Dalam banyak-banyak orang beriman itu sedikit sahaja yang mampu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu orang awam, sebab tu Nabi Muhammad kan, directly Allah bimbing Nabi untuk faham Quran, betul? Sahabat Nabi nak faham Quran direct, rujuk Nabi. Susahnya kita apa zaman akhir zaman ni? Nak faham Quran tak ada cara lain, apa dia? Melainkan kita kena bertalaki, bermulazamah, mesti bertemu dengan dadanya para alim ulama. Tapi malangnya agama ini telah disampaikan, telah diulas oleh TikToker, YouTuber, orang awam, orang yang penuh kejahilan. Mungkin benar tapi surface, sedangkan agama sifatnya dimensi dunia akhirat, zahir dan batin. Ada perinciannya tu bos dia. Contoh, ambil satu contoh kalimah syukur. Banyak orang faham apa tanda syukur dua. Mengucap kalimah alhamdulillah. Adakah cakap alhamdulillah itu tanda syukur? Tak semestinya. Bahkan ada orang menggunakan kalimah Allah untuk hawa nafsunya. Contohnya apa dia? Naik pentas ambil hadiah, buka aurat tak pakai tudung, alhamdulillah, terima kasih Allah. Itu penghinaan pada kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah kita kata dia sedang bersyukur pada Allah? Tidak. Syukur itu ibadah. Ibadah terikat dengan syariat. Ada halal dan ada haramnya tu bosnya.
Maka tidak semestinya menyatakan alhamdulillah itu bukan tanda syukur. Tidak semestinya. Satu, juga ulama menghurai tentang kalimah syukur. Syukur juga kebanyakan kita tersalah faham, tersalah sangka dengan memahami syukur itu tandanya orang yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak semestinya tu bosnya. Kalau kita nisbahkan maksud syukur itu dengan nilai banyak ibadah, iblis lebih layak untuk menjadi hamba yang benar-benar bersyukur. Tapi Allah laknat iblis. Ibadahnya banyak, luar biasa ibadahnya, bahkan ribuan tahun ibadahnya kepada Allah, tapi Allah cop dia sebagai hamba yang terlaknat. Betul? Maka hati-hati, bukan semestinya banyak ibadah itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan bila mana faham Quran dengan kalamnya orang jahil, orang awam, dia tak dapat makna yang tepat. Maka apakah makna yang lebih tepat dalam memahami contoh kalimah syukur? Maka makna sebenar syukur itu letak pada sifat memandang melihat nikmat yang Allah beri kepada kita, bukan apa kita beri pada Allah. Kita mula rasa kita dah bersyukur. Tandanya apa dia? Kita banyak tarawih, banyak bersedekah, banyak berjariah, betul? Banyak buat pahala. Sedangkan Allah tak berkehendak pahala ibadah kita. Tak pernah sekali pun Allah berkehendak. Ibadah yang kita persembahkan itu adalah kehendak kita, betul? Untuk pahala, untuk masuk syurga. Maka tak ada kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kita tersalah sangka, mula rasa kita ni hamba yang bersyukur kepada Tuhannya dengan cara kita rasa beri kepada Allah, sedangkan Allah tak perlukan ibadah kita. Maka jangan salah faham terusnya. Tapi jangan salah faham juga. Kerja salah faham je. Bukanlah nak mendowngradekan orang yang banyak ibadah. Janji Allah, orang yang banyak ibadahnya kepada Allah tidak akan disia-siakan segala amal ibadahnya kepada Allah. Itu topik lain. Cuma orang yang banyak ibadah jangan tersalah sangka. Mudah keling dirinya itu sudah memberi segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi tanda orang yang bersyukur. Dalam bahasa mudah syukur tu apa tu bosnya? Pandang nikmat ingat Tuhan. Pandang nikmat ingat Allah, itu syukur. Sebab kata para ulama, tanda ingat taat, tanda ingat ibadah, tanda ingat amal. Tapi hati-hati, orang yang beramal, orang yang taat belum tentu ingat. Contohnya apa dia? Sekarang ni tengah dengar tazkirah. Macam taat, macam sedang beribadah. Soalan, otak fikir apa sekarang ni? Suruh saya berhenti ke, nak sambung lagi ke, tengah fikir moreh ke, makan malam ni makan apa? Mam. Tak ada makanan. Ada. Macam tengah taat, tapi otak ingat apa sekarang ni? Nak tanya ni, otak tengah ingat apa sekarang? Itu maksud dia. Maka jangan salah faham tentang kalimah Nabi itu sembahyang bengkak kakinya itu sebagai menzahirkan tanda syukur kepada Allah. Bukan. Bengkak kaki tak ada kaitan dengan syukur tu sendiri. Nabi bengkak kaki sebab apa? Sentiasa ingat. Bila mana Nabi itu sentiasa ingat kepada Allah, maka menterjemahkan ingat dengan taat sampai bengkak kaki bagi Nabi Muhammad SAW. Maka jangan tersalah sangka. Bukan kejar bengkak kaki dari hitam, bukan. Kejar ukuran syukur itu pada nilai ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pandang isteri bukan kita, Allah empunya amanah bagi kita untuk didik mereka. Itu tanda ingat. Nampak anak itu ahli syurga, kan? Berhati-hati kalau kita melebihi hak dalam mendidik dia, Allah murka. Di antara kata para ulama, tertangguhnya kiamat sebab adanya kanak-kanak. Masih ada lagi gelak ketawanya kanak-kanak. Itu jangan budak tengah main-main, jangan sedih. Ya Allah, budak tak boleh fikir. Memang tak boleh fikir, main-main budak. Siapa yang main tadi? Bapak je ke anak je? Anak kan, jangan maki. Tak kena, tak adil. Jangan zalim. Kan kita duk maki pada orang yang tidak ada akal. Itu zalim tu Muslim. Macam maki orang gila. Kau ni gila lah. Memang gila.
Buat apa nak maki dia? Itu contoh. Dan inilah intipati tersirat rahsia luar biasanya Al-Quran yang sepatutnya menjadikan pedoman bagi umat Nabi pada akhir zaman. Dan maklumat ini hanya ada pada dada para alim ulama. Terus lihat. Dan akhir kata yang kita nak kongsikan pada malam ini, jangan lupa Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad yang paling agung. Tapi tidak Taurat. Ulama kata kitab Taurat itu bukan mukjizat Nabi Musa yang paling agung. Mukjizat Nabi Musa paling agung apa dia? Tongkatnya. Kenapa bukan Taurat? Akhir zaman Taurat menjadi kitab falasis, mengelirukan umatnya sendiri. Tunggu tambah oleh tangan-tangan musuh Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukan sifat mukjizat. Ada aib padanya, kan? Bercampur baur dengan benda yang sifatnya batin, maka itu bukan mukjizat. Sebab tu para ulama ada yang berpendapat Taurat bukan mukjizat Nabi Musa yang paling agung. Apa mukjizat Nabi Musa yang paling agung? Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Kenapa tongkatnya bukan Taurat? Sesuai dengan demand masalah pada zaman Nabi Musa. Umat Nabi Musa ini ketaksuban mereka itu pada ilmu sihir. Tanda benar, tanda hebat, tanda luar biasa itu letak pada sifat ilmu sihirnya. Maka Allah datangkan Nabi Musa hadiah mukjizat tongkat Nabi Musa untuk mematahkan hujah kaumnya yang taksub kepada ilmu sihir. Betul? Maka asbab tongkat itulah terbelahnya Laut Merah. Membahak ular-ular tukang tilik, tukang sihir Firaun. Tongkatnya itu diketuk batu terpacut 12 mata air bagi setiap kabilah Bani Israel pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Berbeza ke Al-Quran Karim. Itulah mukjizat Nabi dan umatnya itu kekal sampai kiamat, menjadi mukjizat Nabi yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi nampak macam biasa kan? Biasa cerita ada benda je. Tak tahu video ni viral kat tuan-puan ke tidak. Kisah benar dekat Sabah. Kan ada seorang pemuda tengah sembahyang zuhur. Tiba-tiba dia kejut sampai 2 jam sampai masuk asar. Lalu ustaz-ustaz yang ada ilmu ruqyah ni dibacakan padanya Fatihah dan beberapa ayat suci Quran. Las terjaga kan. Dan ditanyakan pada pemuda itu, kenapa sampai 2 jam terpacak diri, tak bergerak tu ustaz. Jantungnya bergerak, matanya berkelip, tapi mengeras. Maka diceritakan ketika aku sembahyang zuhur, Allah memperlihatkan kepada aku gambaran betapa dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala sampai tergamang dia. 2 jam terpusat diri. Maka jelas Quran lunak, lentur, melembutkan, memberikan nilai kebahagiaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu benda tu sekalian. Quran. Maka sama-sama kita kembali bina kekuatan umat ini, kan bukan dengan material tetapi kembali dengan sunnah Nabi dan berpandukan kepada Al-Quranul Karim tu sekalian. Dengan 4 cara kesimpulan akhir. Pertama, orang awam kembalikan maruah kekuatan umat ini dengan kaedah Quran. Nombor 1 apa dia? Kata para ulama, kembalilah kita memuliakan Quran pada sifat mulianya Quran. Tempat letak kat mana, jangan bertindih padanya. Faham? Ni. Nombor 1, kembali muliakan Quran. Berabuk lap, kan, tempat special, tempat tinggi, kan. Sentiasa kita sentuhnya, kan. Baca mesti berwudu, tanda memuliakan Quran. Belajar kembali memuliakan Al-Quran. 1. Yang kedua, belajarlah untuk membaca Quran. Tapi kena ingat, Quran tidak tertegak dengan baca. Sebab Nabi tak pandai baca. Quran tertegak dengan 2 benda. Apa dia? Memahaminya dan juga beramal padanya. Dan itulah sifat Nabi. Dan Nabi memperjuangkan tentang 2 benda ini. Tapi malahnya kita terpesona, tipu daya dengan ibadah kebaikan kita. Apa dia? Drag mendalami tentang ilmu tilawah Quran. Bagus,
Menjadi fardu ain belajar ilmu tajwid untuk pandai baca Quran. Itu fardu ain. Tiba-tiba tak ikut skema, tak ikut step. Yang kedua, proses untuk mendalami Quran apa dia? Mempelajari tafsir. Mempelajari tentang memahami isi kandungan Al-Quran. Itu kewajipan nombor 2. Bukan belajar taranum. Tiba-tiba dah habis belajar taranum, dah pandai taranum Quran, dah dia punya yalah apa kelas mengaji dia send package belajar qiraat pula perangai. Orang Melayu kita gitu. Dia terpesona dengan mengkayakan ilmu tilawah. Kan Iqra ni bukan maksud baca semata. Iqra makna lebih tepat jawami. Iqra tu maksudnya apa dia? Maksudnya dua. Baca serta memahami apa kita baca. Maka umat ini terhina, lemah imannya sebab apa? Tidak mampu memahami apa yang kita baca pada kalimah-kalimah Quran. 2. Belajar baca Quran. Yang ketiga, mendalami, cari guru, asatizah, para ulama untuk memahami, mengkaji, menggali isi kandung makna Al-Quranul Karim. Yang keempat, yang terakhir sekali apa dia? Kembali kita beramal sepenuhnya dengan isi kandung Al-Quran. Banyak lagi tempoh lain kita belum beramal pada Quran. Kadang-kadang kita nampak hidup kita ni yang wajibnya itu solat, zakat, puasa, haji, betul. Sedangkan solat, sisi tiang solat tu ada kewajipan yang lain. Kan puasa, sisi tiang puasa itu ada kewajipan yang lain. Terus lihat, maka dalam maka insya-Allah asbab kita mengadakan slot memperingati ibrah di sebalik peristiwa turunnya Quran Karim, maka kita dapat membina kembali kekuatan jemaah kita khususnya dalam penduduk ahli Korea ini dengan untuk kita mengimarahkan syariat Allah Subhanahu wa taala berpadukan pada Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lakukan hadza wa astagfirullah wa ma takasaba setelah berbicara hanya Allah taala saja dapat menyempurnakan bahasa kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.